أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد والتعظيم لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه. أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه أنيب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر تمم بالخير. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم يجدك يتيما فآوى. Tak kala Allah melihat Muhammad itu seorang anak yatim, maka dialah yang menjaga dan memelihara. Wa wajadaka dhallan fahada. Tak kala Allah melihat Muhammad itu dalam keadaan kebingungan, maka dialah yang memberi petunjuk hidayah kepadanya. Wa wajadaka ailan faaghna. Dan tak kala Muhammad itu dalam keadaan kemiskinan, kesusahan, lalu Allah yang mencukupi ke atas dirinya. Sadaqallahul azim. Surah Duha ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Yang dimuliakan sahibul muhtaram, pengurusi majlis pada program malam ini, dan yang berbahagia mengurusi Masjid Sultan Salahuddin, Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh dan kuasa pentadbir masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita memanjatkan sesyukur hadrat Allah di atas kurniaan nikmat yang cukup banyak diberikan kepada makhluknya, termasuk makhluk yang bernama manusia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya kata Allah, kalau kamu mahu menghitung, mengira, menghisap akan nikmat yang kami berikan kepada kamu, kata Allah, pasti kamu tak akan dapat menghitung, mengira akan banyaknya nikmat yang telah diberikan. Dan nikmat yang paling besar, kurniaan Allah kepada kita pada saat ini ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Ini suatu nikmat yang paling berharga, yang paling bernilai di dalam hidup. Sebab bila kita adanya iman dan Islam itu, kita dapat mengenal Allah dan kita dapat membezakan yang disebut taghut, patung-patung berhala Tuhan yang disembah oleh manusia yang kufur kepada Allah. Dengan Islam maka kita dapat mengenal erti dunia dan akhirat. Dengan Islam maka kita dapat mengenal erti dosa dan pahala. Dengan Islam maka kita dapat tahu apa dia yang dinamakan syurga dan neraka. Begitulah betapa
perlunya kita sebagai manusia tuan bersyukurnya kepada Allah, kerana ulama menyebut sesungguhnya kejayaan daripada ujian yang Allah berikan kepada hamba-Nya itu apabila mereka banyaknya bersyukur di atas sesuatu yang diuji oleh Allah, baik ujian dengan nikmat dan ujian dengan musibat. Kedua-duanya perlunya kita bersyukur, dan Allah menyebut orang yang bersyukur itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kamu bersyukur di atas nikmat aku beri, maka aku akan tambahkan lagi. Tapi kalau kamu kufur, itu kata Allah, azab akan tiba, iaitu azab yang cukup pedih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ni dapat kita bertemu dalam majlis perkongsian ilmu. Mudah-mudahan ada rahmat dan berkat insya-Allah beradanya kita di taman-taman syurga, walaupun dengan SOP yang perlu kita patuhi. Alhamdulillah kehadiran pun nampak ramai malam ni, tak kurang 3,000 ada nampak. Masuk jin dengan malaikat yang hadir, alhamdulillah. PKP pun nampak, Covid pun nampak ramai malam ni, alhamdulillah. Itulah yang kita dengar hari ini, kes Covid 869. Tuan, ini paling tinggi sejak daripada bulan Mac yang kita hadapi Covid-19 ni, awal tahun. Hari ini paling tinggi ni 869. Sebelum ni 600, turun sikit 500. Hari ni naik balik 869. Dah hampir 1000 ni. Allahu Akbar. Selangor meningkat 100 lebih. Pulau Pinang, Kedah, sebahagian besarnya di Sabah. Berapa lama dah kita berdoa minta supaya Allah angkat pandemik Covid-19. Nampaknya belum nampak kesan daripada doa kita ni. Bukan sikit orang berdoa, ulama berdoa, tok-tok guru berdoa, ahli masjid berdoa, yang beriman berdoa, yang orang kafir dengan cara orang kafir mereka juga mohon. Tapi nampak belum lagi reda, melanda seluruh dunia, lebih daripada 30 juta sekarang ni tuan-tuan. Menyangat-nyangat pula kita nampak lagi. Di India lebih dah daripada 1 juta, bahkan mengatasi negara US pula kes Covid di India. Macam mana kita nak hadapi tuan-tuan? Maka pertamanya perlu kita yakin bahawa ini adalah suatu ketentuan daripada Allah. Terima tak terima sebagai hamba kepada Allah, ini adalah suatu takdir yang Allah telah tetapkan. Kita tak boleh nak elak, kita tak boleh nak halang. Sebab Allah pun dah sebut dalam surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah dengan sifat kudrah, yang keduanya iradah, menguasai sifat kekuasaan Allah, yang kedua kehendak. Mana mampu, mana mungkin kita nak halang kuasa dan kehendak Allah? Siapa kita? Malaikat yang protes sebab Allah nak cipta makhluk manusia sebagai khalifah pun Allah ada hujah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Katanya Allah kepada malaikat, aku nak ciptakan manusia sebagai khalifah, wahai malaikat. Kata Abu Yahamka dalam tafsir Al-Azhar,
Apa maksud khalifah? Yakni penyambung, pentadbir kerajaan Allah di atas muka bumi. Itu khalifah. Maka aku nak jadikan manusia sebagai khalifah, wahai malaikat. Lalu malaikat protes, kalaulah manusia itu bakal dijadikan khalifah di bumi ini, wahai Tuhan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Pasti mereka akan melakukan kerosakan yang banyak, dan pasti mereka akan melakukan pertumpahan darah, bunuh-membunuh di antara mereka, gaduhan, perbadahan, perkelahian, pertengkaran. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mengapa kami sahaja yang makhluk sentiasa berzikir taat kepadamu ya Allah, yazid wa la yanqus, yang sentiasa imannya naik dan tidak berkurang. Ngapa kami tak layak ke Tuhan nak jadi khalifah? Ini protes. Akhirnya Allah menyebut, qala a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada apa yang kamu tidak ketahui, wahai malaikat. Nampak tuan-tuan? Makna makhluk standard malaikat pun cuba nak berhujah bahawasanya manusia ni tak tahulah, tengoklah nanti. Gitulah bahasa kita tuan-tuan. Kerosakan demi kerosakan, hancur habis besok kalau jadinya makhluk itu manusia sebagai khalifah. Bila mana Allah dengar hujah malaikat, Allah kata, aku lebih tahu daripada apa yang kamu tak ketahui. Jadi ertinya, apa pun yang sedang berlaku melanda di dunia hari ini, kuasa mutlak adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada fikiran kita, kita nampak macam ialah hujah akal kita, kenapalah Tuhan lama sangat ni bagi Covid. Kan senang kalau jadi tsunami macam tahun 2004, 26 Disember, 15 minit, 20 minit selesai. Kemudian bergelimpangan mayat-mayat yang lemas, hanyut lautan dan sebagainya. 200,000 sekali hilang, habis 20 minit je tsunami, dan tak berlarutan sampai sekarang. Jejas kehidupan masyarakat, sosialnya, ekonominya. Ada sebab tuan, kenapa Allah tak jadi macam gempa bumi yang berlaku di US umpama, di Jepun, di Kobe dulu, bangunan habis, runtuh, hancur. Hikmahnya Allah yang tahu. Mengapa belum lagi nampak surut dan redanya pandemik COVID-19 yang berlaku sekarang tuan-tuan. Itu Allah suruh kita fikir. Sebab benda yang macam ni berlaku ni memang kita tak jangka dan tak sangka. Kita ingatkan macam JE virus, JE, kemudian yang lain-lain, tiba-tiba datang tahun 2019 bermula daripada Wuhan, China, sehinggalah merebak habis seluruh dunia. 7 benua yang ada habis, tak ada yang terkecuali, nampak tuan-tuan. Cuma sikit banyak, banyak sikit aja, kuat tak kuat masuk dalam negara kita, walaupun taklah sampai 1000 yang mati sebabkan Covid, tapi sudah cecah hampir 170 lebih dah hari ini yang meninggal disebabkan Covid. Jadi ini semua tuan-tuan, Allah suruh muhasabah, renungkan. Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi begini? Allah nak uji iman daripada kalangan umat manusia pada hari ini. Adakah kita bergantung kepada Allah ataupun bergantung kepada manusia, bergantung kepada makhluk selain daripada Allah? Adakah kita yakin kepada Allah ataupun sebalik tuan-tuan, separuh masa iman? Ini yang kita nak perhatikan. Jadi itu sebagai mukadimah. Ini baru nak start tuan-tuan cerita malam ni, ya. Apa yang kita nak kongsi malam ni, ingat malam ni
sudah masuk 1 Rabiul Awal 1442 Hijri. Kot ada yang tak perasan, siang tadi 29 Safar, Sabtu hari ni, malam ni dah masuk 1 Rabiul Awal. Selalu kita dengar lagu berkumandang nasyid, tercipta satu lembaran sejarah di tanah suci kota Mekah, hari yang mulia penuh saadah, bermulalah sebuah kisah. Malam Isnin subuh yang indah, 12 Rabiul Awal yang cerah, 20 April tahun gajah, lahirlah zuriat yang saadah. Kendor sikit malam tuan, pasal Covid ni kendor sikit kita ni. Nak ceritanya, lahirnya seorang manusia yang disebut akramu khalqillah, a'zamu khalqillah, manusia yang Allah ciptakan semulia-mulia manusia, semulia-mulia makhluk. Bukan hanya manusia, semulia-mulia makhluk yang Allah cipta. Dan a'zamu khalqillah, yang amat hebat, azim, yang Allah ciptakan, tak lain tak bukan namanya yang disebut itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim Khalilullah alaihi wassalatu wassalam. Macam orang Manjung boleh hafal, pelan-pelan lah tuan-tuan, boleh hafal 25 turunan Nabi sampai kepada Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, alladzina takhaduna Ibrahim khalila. Allah ambil pilih Nabi Ibrahim itu sebagai khalil, kesayangan Allah, Rasulullah, Habibullah, kekasih Allah. Ni yang disebut tadi, manusia dilahirkan ke dunia. Maka kita pun kenal siapa dia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita mengucap 2 kalimah syahadah. Dalam surah Duha juga Allah sebut, dalam surah Insyirah Allah sebut wa rafa'na laka dzikrak, diangkat nama Allah dan Muhammad itu dalam satu kalimah, wa rafa'na laka dzikrak. Tu maksud diangkat kedua-dua nama sama Allah dan Rasulnya dalam tasyahud. Maka kita pun jadilah orang yang namanya seorang Muslim bila mana ada lafaz syahadataini. Tapi belum cukup lagi sekadar kita sebut nama Muhammad. Berapa ramai yang pandai sebut nama Muhammad, yang boleh sebut nama Muhammad, tapi jarang-jarang mereka berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah sebut, aku, maksud Allah menyatakan aku dan juga para malaikat berselawat ke atas siapa dia yang disebut tadi namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintah hamba-Nya semayang tapi Allah tak semayang. Allah perintah hamba-Nya puasa tapi Allah tak puasa. Allah perintah hamba-Nya bayar zakat tapi Allah tak bayar zakat. Allah perintah hamba-Nya buat haji tapi Allah tak buat haji. Satu je yang Allah buat dan Allah suruh hamba-Nya buat tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
Banyak benda yang Allah perintah pada hamba-Nya suruh lakukan, Allah tak buat. Satu je, Allah berselawat ke atas Nabi SAW. Allahu Akbar. Tu yang kata tadi tuan-tuan, banyak benda yang Allah perintah Allah tak buat, tapi satu je, Allah perintah kita selawat, Allah juga berselawat ke atas Nabi SAW. Maka dengan itu, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, maka selawatlah kamu semua kepada kekasih aku Nabi SAW. Hebatnya tuan-tuan, sekali kita selawat, man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyar. Sekali kita selawat, Nabi kata Allah akan selawat pada kamu 10 kali. Doa daripada Allah kepada hamba-Nya, Masya Allah tuan-tuan. Tapi mulut kita bukan senang. Allahu Rabbi, mulut ni nak sebut kalam khair. Kalam khair ni apa dia? Kalam yang baik. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kalaulah kita semayang, maka kita akan sebut selawat Nabi. Paling kurang pun bila mana kita nak semayang, ada iqamat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebut lagi nama Muhammad. Kemudian dalam tasyahud awal dan akhir, ada solat yang tak ada tasyahud awal. Subuh tak ada, maghrib, zuhur, asar, isyak ada, subuh tak ada tasyahud awal. Maknanya yang kita kata tahiyat awal. Tapi wajib rukun qauli pada tahiyat akhir berselawat ke atas Nabi. Selepas asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nama Muhammad disebut, Allahumma salli ala Muhammad. Di luar semayang doa, bermula kita Allahumma salli ala Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan penutup doa pun gitu juga, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kurang-kurang pun tuan-tuan 4 kali boleh kot sebut nama Muhammad, selawat ke atas Nabi. Sehari kita sebut berapa kali nama Muhammad, selawat ke atas Nabi? Bayangkan 5 waktu, 4 kali 5 dah berapa dah? 20. Ada berapa juta bilion umat Islam di dunia? Statistik sekarang ada 2 bilion. Kita ambil setengah bilion, 500 juta umat Islam di dunia. Sehari berselawat, bila mana kita nak semayang tadi 5 waktu, tuan-tuan, setiap hari kita selawat ke atas Nabi seluruh dunia. Berapa kali manusia sebut? Daripada setengah bilion, kalau ambil 2 bilion lagilah berganda. Kurang-kurang selawat Nabi, sebut nama Muhammad, selawat ke atas Nabi 2.5 bilion, 2.5 bilion. Setiap hari manusia menyebut nama Muhammad dan berselawat ke atas Rasulullah. Kalilah, kalau tadi setengah bilion, 1 bilion dah berapa? 5 bilion. Setiap hari orang menyebut nama Muhammad dan berselawat. Kalau tambah lagi 1 bilion, tak 10 bilion, lebih kurang 10 bilion kali manusia menyebut nama Muhammad dan berselawat ke atas Nabi. Betapa indahnya Muhammad. Nama yang disebut itu adalah nama yang cukup baik, yang terpuji. Tiap-tiap hari tuan-tuan, 5 bilion. Bayangkan orang sebut berapa kali? 5 bilion kali. Nama kita belum tentu Halim. Tadi pengurusi sebut Halim Din. Sebelum semayang tadi Ustaz Halim Din, baru 2 kali tuan. Itu nak cerita. Nama lain Saroji, langsung tak sebut. Kita lah kot, isteri kita pun tak sebut Saroji. Abang, abe. Anak tak panggil dah, duk ayah abah. Siapa panggil nama kita? Fauzi umpamanya. Kok kawannya pun tak panggil Fauzi, Ji je sudah, Ji. Tapi nama Muhammad, nampak? Bukan mati, man mata faqad qiyamatuhu. Barang siapa mata, maksud dia mati.
maka berlakulah kiamat ke atas diri dia. Sebab itu mat itu lain. Kalau Muhammad, huwa Muhammad, huwa khatimun nubuwwah, huwa balighur risalah, huwa sayyiduna wa imamuna. Dia Muhammad. Muhammad itu nama penuh, mim ha mim dal. Seronoknya tuan-tuan, disebut dengan nama yang baik, nama yang baik, hari-hari 5 bilion, 5 bilion, 5 bilion. Allahu Akbar. Inilah yang mana lahirnya manusia yang azim, yang agung tadi ini. Bulan yang kita dah masuk malam ni, Rabiul Awal, bulan yang ketiga dalam takwim Hijri. Itu pun tak ramai yang teringat hari ni dah masuk malam ni dah Rabiul Awal yang kita sedang bicara, tuan-tuan. Maka lahirnya Muhammad ke dunia merubah sistem kehidupan, sebagaimana Syekh Dr. Mustafa Asy-Syibai menyebut, bila mana berlakunya hijrah Nabi, maka lahirnya tamadun manusia. Kalau tak berlaku hijrah Nabi, maka tidak ada ketamadunan manusia. Maknanya tidak lahirnya Muhammad, apa akan jadi, tuan-tuan? Habis dunia ni, tak ada apa lagi yang kita boleh katakan sebagai kebaikan. Sebab adanya Muhammad Rasulullah, maka nampak dunia hidup dengan sistem yang cukup komplit, tuan-tuan, daripada sekecil-kecil sehingga sebesar-besar perkara. Diajar oleh Nabi bagaimana cara kita nak makan, nak minum, nampak. Minum kita duduk itu yang sunnah, berdiri harus, jalan makruh. Tapi ramai yang tak peduli. Tu ambil yang sekecil-kecil, ramai yang tak tahu. Duduk itu sunnah yang sunat, berdiri hukum harus, minum. Tapi kalau dia minum sambil berjalan, maka hukum makruh. Makruh makna yang dibenci. Tu kira yang kecil. Masuk tandas, keluar tandas, ada doa. Hak yang besar, sistem pendidikan, sistem politik, pemerintahan, perundangan, ekonomi. Tak ada yang terkecuali. Ni yang disebutkan tadi, manusia membangun kerana apa? Kerana Islam. Lahirnya manusia tak boleh kita menyendiri dan tidak melihat kepada mekanisme doktrin yang dibawa, yang diajar oleh Nabi daripada Al-Quran sehinggalah kepada hadis yang kita ikuti, tuan-tuan. Ini akhir zaman. Sebaliknya, bila hari ini kita langgar, ini bila mana hari ini kita langgar habis, Quran kita langgar, hadis sunnahnya kita langgar, kecelaruan hidup nampak, tuan-tuan. Tak ke mana kita ni. Yang baru ni kita dengar Macau scam, duk balun di orang bukan sikit, berjuta-juta, mungkin bangkali puluh ratus juta mereka balun duit. Termasuklah mungkin bangkali yang ada jemaah di masjid pun pernah kot tertipu dengan Macau scam, tuan-tuan. Saya pun mujur-mujur lah, kalau tidak hilang kat 3,000. Dia boleh menyamar WhatsApp, tapi dia pandai, dia buat miss call dulu. Kita pun nak angkat, tak sempat, dia pun letak. Itu taktik dia. Mana-mana orang dia akan buat miss call dulu, kemudian dia WhatsApp, kemudian nombor kita tak save, tapi keluar gambar orang yang kita kenal. Sudah, ini gambar sahabat aku ni, Haji Ishak namanya, duduk di Kelang, saya kenal. Tapi kenapa pakai nombor lain? Bagi salam, tanya apa khabar ustaz, kenal pula kita. Kemudian nak pakai duit dan akan masuk balik selepas Zuhur. Pandai dia kan, nombor akaun dia bagi atas nama semua ada. Tapi hati tu kita syak dah, sahabat aku ni tak pernah minjam macam ni duit, dia pun ada duit, telefon balik nombor yang kita save. Dia ada WhatsApp saya baru tadi kejap, minta pinjam saja. Dia nak tanya tak boleh, masalah. Dia nak pinjam, kita boleh lah, kawan. Haji Ishak pun kata, ustaz tak ada pula saya WhatsApp ustaz nak pinjam duit.
Mula dah. Rupanya ni malaun ni tuan-tuan. Ini yang kata malaun ni. Al-harru wal biru wal kalam al-kalibut summal mangku wal hayyun. Memang ni mangku hayyun tu. Saya nak sebut tuan-tuan, ramai yang terkena simpati betul. Sebab gambar tu kawan, macam mana dia boleh dapat tahu yang kita bersahabat dengan sahabat? Pelik tuan. Macam licik sungguh. Dia tahu macam detail maklumat. Macam mana dia ambil data kita pun tak tahu. Lepas tu kita kata jangan buat kerja macam ni dah, hukum haram. Terus dia maki kita, macam-macam dia maki. Lepas tu dia blok. Nampak? Dia nak sebutnya dia hidup macam tu tuan-tuan, haram ni. Benda yang diambil ni cara haram, duit tadi cara haram. Berapa lama dia boleh hidup? 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun himpun kekayaan dengan cara haram. Akhirnya nampak SPRM tangkap. Orang yang hidup menipu ni tak tahan lama tuan-tuan. Boleh seronok Yahoo yang bedu-bedu. Dia balun dia orang al-bantayun wal sapuyun wal balunun. Nampak? Dia boleh sapu, dia boleh balun tuan-tuan duit kita. Kita kata haram, bukan lagi haram jadah yang maki hamun terus cerita. Yelah nak dapat 3,000 simpan duit dalam tabung nak sedang tuan. Gaji kita 3,000 tu tiap-tiap bulan tu saya tanyalah baki banyak mana. Habis. Ni pula kita simpati bila mana kawan ni nak pinjam, terdesak aku ni kena tolong pahala ni. Bagi tengok Macau scam haram. Dah mula haram kan. Geram tak geram. Nak simpan bukan kata 3,000, 300 pun jenuh. Tapi itulah puak-puak ni tipu tak lama hidup dia. Nampak? Tak malu tu. Kalau penjara besok 20, 30 tahun, tuan-tuan, ke dalam mereka ni merana tuan-tuan. Sebab tu mesej Nabi ajar supaya hidup ni hidup atas kebenaran. Hidup jangan kita tipu orang. Dan memang Nabi kata di akhir zaman, di antara tanda-tanda niat kiamat, Nabi kata sayusibu da'ul umam. Nabi kata kamu akan ditimpa penyakit seperti mana umat yang terdahulu, kata Rasulullah. Nabi ditanya oleh sahabat, wa ma da'ul umam, ya Rasulullah, penyakit apa itu? Nabi pun describe, Nabi pun jelas explain. Nabi kata di antaranya yang pertama penyakit al-ashar, penyakit terlalu banyak seronok, asyira, seronok je ni. Kata orang Lambau, orang Parit, hingka, seronok gajah, hingka gajah, orang kampung gajah. Dia seronok, hiburan dengan hiburan, menyanyi, menari, apa lagi. Kalau yang lebih ekstrim lagi, fundamentalis lagi, arak dengan perempuan. Ni hidup asyira, al-ashar, macam penyakit orang yang telah ditimpa, kata Nabi, nun orang dulu-dulu. Yang kedua, wal batar batira, penyakit mewah. Allah timpakan penyakit mewah ni akhir zaman ni. Penyakit mewah ni dapat duit daripada cara yang seleweng, daripada cara tak betul, dengan rasuah dan seumpama dengannya tuan-tuan. Penipuan, scam tadi, macam-macam. Hidup batira ni mewah. Bahaya. Terlalu mewah bukan tak boleh kaya, tapi jangan terlalu mewah. Kaifa bikum idza ghada ahadukum fi hullah wa raha fi hullah wa wudi'at baina yadayhi as-sahfah wa rufi'at ukhra wa satartum buyutakum kama tustarul ka'bah. Qalu ya Rasulullah nahnu khairun minkum yawma idzin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la antumul yawm khairun minkum yawma idzin. Maka Nabi menyatakan, kalaulah satu hari nanti takdir kamu kaya, kata Nabi, kaya ni jenis mewah, bukan lagi kaya dia jadi raya, kaya dan raya, kaya raya. Kamu pakai pagi baju lain, tengah hari tukar baju lain, malam lain. Aksesori jam tangan kalau yang wanita, dengan gelang cincinnya ibu sekalian, rantai, gelang apa, gelang lipan, ular, macam-macam gelang, gelang kacang, gelang lipan, semua ada ni. Bertukar-tukar. Yang duduk dalam peti tak usah ceritalah. Duit banyak. Yang kedua, dia punya
makanan, habis satu hidangan ganti daripada satu hidangan, habis satu hidangan ganti dengan satu hidangan, habis nasi mandi maklubah, kemudian nasi macam-macam, kapsahnya lagi, kambing tu saya ceritalah, ayam, daging, itu ini, unta, semua ada, dessert, makanan. Yang ketiga, ini rumah, dia punya decoration, interior design yang diambil designer daripada luar, imported. Semua ni memang mewah, bertukar. Nabi kata macam kain kelambu Kaabah. Kaya, bukan lagi kaya, kaya raya. 6 bulan sekali tukar langsir, 3 bulan sekali sofa tukar pula. Duit banyak, hal tak ada hal, boleh macam-macam beli. Ni can buy everything. Baik, sahabat pun jawab. Nabi nak uji sahabat, ketika kamu kaya raya mewah tadi, macam mana ni? Nabi nak dengar daripada sahabat, reaksi apa sahabat. Qalu ya Rasulullah, nahnu, kami kalau takdirnya yauma idzin khairum minal yaum, pada hari tersebut kami pasti akan lebih baik daripada hari ini, kata sahabat kepada Nabi. Natafarrahu lil ibadah wa nukfal mu'nah, kami tak akan tumpu hidup dengan dunia yang banyak, wahai Rasulullah. Dulu kami nak mengaji Quran, sehari pun susah nak habis satu juzuk. Ya tuan-tuan, kita boleh baca sebelum tidur ni dengan surah Al-Mulk 30 ayat. Berapa minit agak-agak tuan-tuan? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. 4 minit ya tuan-tuan sebelum tidur. Hadis Nabi sebut, nak jauh daripada azab kubur, setiap hari sebelum tidur, before you sleep, maka bacalah surah yang ke-67, 30 ayat, surah kerajaan pemerintah, surah Al-Mulk. Bukan lama tuan-tuan, 4 minit pun kita rasa macam mana agak-agak. Sampai saat ini amal ke tidak, istiqamah ataupun tidak, belum tentu. Yang kedua, surah Sajadah pun 30 ayat, tak baca juga. Yang ketiga, sebelum tidur, surah Waqiah, surah yang ke-56, 96 ayat, panjang lagi daripada surah Yasin. Yasin 83 ayat, Waqiah 7 minit aja, campur 4 minit, 11 minit. 4 minit tadi apa? Surah Al-Mulk, campur lagi 4 minit, surah Sajadah 15 minit tuan-tuan. 15 minit nak baca ni, geletar habis pada lutut tuan-tuan. Tak tahan kita, baru 3 surah, 15 minit kita nak baca ni sebelum tidur ni, memang keras dibuat ni tuan-tuan. Allah Ustaz, oi lama Ustaz, dengar 96 ayat. Walhal 7 minit 7 minit kita tidur banyak mana tuan-tuan? Setiap hari 24 jam Allah bagi, bahagi 3, 8 jam 1/3. Tidur kita setiap hari 8 jam, 9, ada yang 10, bangun pukul 5, ada bangun pukul 6 nak subuh. Setiap hari 8 jam, baki 16 jam kita kerja, berjaga dan sebagainya. Tidur saja 8 jam sehari, itu tidur yang rasmi. Tidur tak rasmi macam tidur lepas subuh, tidur subuh, lepas subuh tidur. Apa lagi? Tidur lepas asar, tidur dalam kuliah. Tu tuan-tuan, tidur dalam kuliah, tak masuk lagi tidur dalam kuliah. Kita hidup 60 tahun, 1/3 daripada 60, 20 tahun. Maknanya 20 tahun kita tidur, hidup kita 40 tahun. Tolak sebelum akhir balik 10 tahun, ada yang 15 tahun, orang perempuan awal sikit, baki tinggal berapa? 30 tahun. 30 tahun kita rasa betul-betul ke kita ibadat? Tolak zaman jahiliah, berapa ramai, masuk saya juga, waktu kita kanak-kanak, kemudian sekolah menengah, masuk universiti, nakal tuan-tuan. Saya pula anak polis pula, cuma saya pok saya ni polis hutan, bukan polis pekan. Itulah lebih sikit lah polis hutan ni. Kira nak menterkedarah duit rasuah, tidak apa pun tidak. Kira dengan komunis jadi combat with moral je. Nak sebut
Bukan tak nakal. Nakal. Kata Aida Jebat kan, muslimat yang minat dengan Aida Jebat nyanyi. Nakal bukan tak nakal. Tolak zaman nakal berapa lama semayang. Selepas Hakim balik umur 13-15 tahun, kita jamin ke semayang kita tak tinggal masa tu. Tingkatan 5 tak tinggal tu. Tingkatan 6 yang ambil 6 lower six, upper six, kemudian university, diploma, kita jamin masa universiti, college dulu kita tak tinggal sembahyang. Mana ada orang boleh kata ya, aku tak pernah tinggal sembahyang. Kita bukan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih, dia sejak akil baligh sampai usia dia, riwayat akhirnya umur 49 tahun, dia langsung tak pernah tinggal solat fardu dan tidak pernah tinggal solat fardu bil jamaah, secara jemaah. Dia tak pernah tinggal satu waktu pun. Nampak hebat Sultan Muhammad Al-Fatih sebagai seorang conqueror or conquest, penakluk, pembuka kota Konstantinopel. Yang kedua, dia tak pernah tinggal solat sunat rawatib qabliyah ba'diyah sejak daripada akil baligh sampai dia meninggal umur 49 tahun. Yang ketiga, dia tak pernah tinggal solat malam tahajud sejak akil baligh sampai dah umur dia 49 tahun. Itu seorang yang kita kenal, Al-Fatih. Kalau pergi ke Istanbul, banyak nama Al-Fatih, Al-Fatih, Al-Fatih. Kita tuan-tuan tak boleh jamin. Zaman kita zaman muda-muda dulu, zaman rock kapak dengan cara rock kapak, ya, zaman Metallica, Loudness, Iron Maiden, Scorpion, Deep Purple, apa lagi tu, zaman-zaman yang kalau jenis rock lah. Zaman Wrestling of Federation, yang tu jenis minat gusti. Tuan-tuan, bertukar tip, habis wrestling yang ni, mari pula wrestling yang ni pula. Hulk Hogan, Andre the Giant. Habis Hulk Hogan, Andre the Giant, tukar pula tip. Kan dulu mana ada pakai CD, dulu mana ada USB, pakai tip, sewa pula tu RM1.50 bayar, kongsi. Ada rumah yang ada tip video, ada yang tak ada. Cari rumah yang ada video, boleh tengok, kongsi, share, bayar 5 kupang. Sebab nak tengok Roddy Piper lawan Jimmy Superfly, Ricky Steamboat dengan Bulldog. Ya Allah tuan-tuan, kita dia rasa ya tak ya juga. Tahu pula Ustaz Alimdin malam ni. Tu nak cerita dia. Tolak zaman-zaman wrestling zaman tu. Dan zaman juga zaman kita kuat main nombor. Oh yang tu tuan-tuan. Tolak zaman kita memang itulah pun, sampai hari ni pun ada. Nombor tak lepas tuan-tuan. Semayang berdentum. Nombor arba'atun digitun magnum. Itu dalam bahasa Arab dia. Arba'atun 4 digitun nombor, magnum 4 nombor ekor. Macam Arab jemaah sini tidaklah. Ini mungkin di Colombia ke, Allahualam, Zimbabwe kot. Zaman nombor, zaman yang kita ibu-ibu sekalian, zaman berkembang. Ya Allah, lurah dendam tak lurah dendam, masa tu apa dia kisah, bulu ketiak jerabai je tuan-tuan. Zaman tu menung balik, ya, tak ada apa kisah masa tu. Baru lagi sedar, baru lagi tengok tanah kubur Pak Tok Adi, baru kita rasa insaf, nasibillah khan. Jangan bayangkan nak mandi mayat, tiba-tiba air jadi beku, air jadi kotor, kemudian ular dalam liang lahat bila nak masuk dalam kubur. Ni akhir-akhir ni je bila tengok Tok Adi tanah kubur tu rasa insaf. Kalau dulu, ya Allah, tak ada dia heran azan berkumandang. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Kedah, azan Mekah. Kata orang parit, yuk buat nohin aja. Dia tak ada peduli. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya Allah, duk rambu rambak, joget lambak. Ya, ingat masa tu tengah ni lagi duk seronok kugiran joget lambak. Siang tadi pengantin baru, malam dangdut reggae, dangdut reggae.
azan tu isyak, tak peduli baik aku berdandut dengan pengantin berdandut, dengan mak pengantin, bapa pengantin pun sama. Tu nak sebut tadi, cerita tolak zaman-zaman baki agak-agak hidup kita yang solid, amalan kita tu belum kira amalan yang ada ilmu dengan amalan yang tak ada ilmu. Nampak? Yang kita tinggalkan roh Muhammad Rasulullah, kita tinggalkan sunnahnya. Beramal tu kira dah cantik, tapi tak rajin nak duduk di dalam halaqah zikir, tak rajin nak duduk di dalam halaqah ilmu. Berapa ramai yang semayang Fatihah jirantal lajina ngam-ngam tu udah ngam-ngam tuan-tuan, sampai cicak pun terkejun. Oi, ngam-ngam pun ada ke ini orang? Tu nak kata apa? Yang tak bertajwid dan ikut-ikut. Berapa ramai semayang yang tak ada ilmu. Rukun niat apa dia? Bila sebut qasad ta'arud ta'yin, tak tahu apa benda. Rukun semayang berapa? 13 rukun pun dia tak tahu. Semata ikut-ikut, bagus dah, tapi takkan sekadar itu. Mana yang katakan sunnah yang kita ikut daripada Nabi SAW? Yang penting selain kita memiliki iman, ilmu, knowledge. Sebab itu Nabi kata la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala. Tak akan berganjak kaki seorang hamba nanti di mahsyar sehingga Allah akan tanya beberapa soalan. Salah satu daripada 4 soalan akan ditanya an ilmihi fima amila fihi. Ilmu, adakah kamu pelajari dan kamu beramal dengan ilmu yang kamu pelajari? Tak berat nak jawab tuan-tuan, bukan kita yang jawab, amalan. Ada kuliah maghrib, macam datang, tak boleh ustaz, saya kira dah habis bagi salam kanan kiri itu pun mujur boleh habis semayang, saya tak boleh tunggu lama ustaz, balik calip bawata, cabut. Berapa ramai yang jenis macam tu, semayang balik kuliah dia tenih. Memang daripada awal lagi dia datang masjid surau, dia tak jenis, maknanya tak rajin. Orang yang tak rajin, kita tak boleh kata menuntut ilmu ni rajin tak rajin. Mana boleh jawab depan Tuhan, Tuhan aku dulu aku tak rajin dan tu yang kata kena ada imam sebelum kita beramal. Dan kita sama-sama waktu kita beramal, kita ada tahsinus salah, kita ada tahsinul qiraat, kita ada yang ketiga tahsinul ibadah secara general, umum, ngaji belajar, kitab Niyatul Musalli, kitab Al-Adhkar, Riyadus Salihin, hadis, kitab tauhid, akidah orang yang beriman macam mana, madza ya'ni intimalul Islam, kitab almarhum Syekh Fathiyakan, kitab La Tahzan Syekh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni. Banyak hak akhlak pun banyak. Hak akhlak dalam semayang Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah, macam-macam kitab yang kita boleh mengaji. Tapi sebab tadi kita boleh ke bagi tahu Tuhan, aku tak rajin Tuhan, boleh semayang tu mujur, tu pun jenuh, ikut-ikut je tu. Kalau boleh cepat lagi bagus, habis cepat lagi bagus. Nampak apa bukti ni tuan-tuan? Tengok bulan Ramadan kita kata memang suasana tu nampak boleh, orang kata apa dia, menggamit kita ni untuk datang masjid surau. Tu pun kita nampak dah di awal Ramadan je tuan-tuan, di akhir, di tengah Ramadan, akhir Ramadan. Di situ nilai, kalau betul kita ambil sunnah Nabi, maulid Nabi, roh Rasulullah ni tuan-tuan, dia tak jadi awal Ramadan kemudian tengah akhir hilang. Kalau itu juga berlaku pada tahun ini, tahun akan datang, bermakna itulah sebenar-benarnya diri kita. Jadi ini kita nampak kecelaruan identiti. Kita ni sebenarnya siapa? Ana Muslim, ana mukmin. Tapi kita nampak identiti kita lain. Kerana itu Nabi, apa yang Nabi ucap itulah perbuatan Rasulullah. Apa yang Nabi ucap itulah perbuatan. Kalau Nabi suruh semayang, Nabi semayang dulu. Kalau Nabi suruh sedekah, maka Nabi sedekah dulu. Nampak? Kalau Nabi suruh kita puasa, Nabi puasa dulu. Apa yang Nabi ucap itulah perbuatan.
Kata ulama lagi, apa yang ada di lidah Nabi, yang Nabi sebut, itulah ada di dalam hati Rasulullah. Tapi bila mana hari ni kita nampak sekadar macam tu Islam, hanya ucapan di bibir tuan-tuan, tapi tak masuk ke dalam diri kita yang sebenar. Tu yang kita semua pakat muhasabah diri saya dan diri kita semualah yang ada pada malam ni tuan-tuan. Sebab kita tadi hidup di akhir zaman. Ujian dugaan ni cukup kuat. Kita nak hadapi dalam keadaan iman kita, iman yang tipis, iman yang kulit bawang. Allah, tak tahulah tuan-tuan, bukan sikit umat Islam di dalam negara kita, 15 juta, 30 juta penduduk di dalam negara, separuhnya adalah Muslim. Kajian yang terkini tak semayang 5 waktu sehari semalam 85%. Hanya tinggal 15% saja yang semayang 5 waktu sehari semalam. Tak menung kita. Hak nak berdoa ni, Allahumma kshif 'anna al-bala wal waba wal ghala ma la yakshifu ghairuka. Yang kita minta jauh daripada bala, wabak, penyakit berjangkit dan macam-macam lagi. Berapa ramai tuan-tuan? Hak yang semayang cukup 5 waktu hanya 15%. Tu yang Allah dengar daripada doa daripada kita ni 15% bila mana depa semayang. Takkan yang tak semayang tiba-tiba berdoa Allah nak dengar ke tuan-tuan? Daripada doa kita, Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Minta jauh daripada penyakit sopak, daripada penyakit gila, daripada penyakit berjangkit, penyakit yang berbahaya. Takkan jenis tak sembahyang tiba-tiba berdoa Allah nak dengar ke? Tuan, itu kita kena tengok macam mana kita dengan Allah. Hubungan tak ada, mi'raj, jambatan tak ada. Solat ini mi'raj antara hamba dengan Allah. Tak sembahyang tuan-tuan, tak ada jambatan. Tiba-tiba kita duduk doa. Betul lah, ya muddu yadahi ila sama' raf'al yadi 'indi doa, menadah tangan ke langit, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Oh, time kamu susah baru kamu minta tolong pada aku. Tapi waktu kamu senang, ya hu, ya bedu-bedu dah. Perah semayang, perah Ramadan, perah mengaji, perah sedekah, perah masjid. Duk semua perah-perah. Oh, bila time datang ni musibah, bila datang bencana, bala, wabak, penyakit macam ni, baru kamu nak mengadu pada aku. Muka tak malu, kata Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bukan sikit tuan-tuan, 85% tak semayang 5 waktu sehari semalam. Itu nak buat macam mana hari ni tuan-tuan? Ni yang kata kesedaran ni perlu tuan-tuan, awareness. Allah nak bagi ni sebagai satu kesedaran. Bila Allah nak angkat pandemik COVID-19, wallahu a'lam. Jangan kata tahun depan boleh lah kot. Dah berangan dah, aku nak pergi ke London ngakangin, berjalan melancong, lama benar dah tak pergi ke London. Boleh lah tahun depan aku nak ke Paris shopping, LV bag, tangan, handbag. Boleh dah tahun depan aku nak pergi ke Switzerland, tahun ni ni COVID. Iyalah, siapa boleh bagi jaminan tuan-tuan tahun depan boleh clear? Tak ada seorang pun boleh bagi jaminan. Makhluk ni, virus ni, benda kita tak nampak, mata kasar tak boleh nampak. Dia berjangkit tuan-tuan, tengok dengan macam-macam permukaannya. Baru ni kajian berapa lama ke? Bukan sehari, berhari-hari boleh tahan COVID virus tu. Kalau kata di permukaan, lebih-lebih lagi pada permukaan yang sejuk, lagi lama dia punya jangka hayat COVID. Semua ni Allah atur tuan-tuan. Sampai sekarang ni belum ada lagi vaksin, baru ada usaha. Itu pun belum tentu boleh, ataupun kita kata mujarab. Bayangkan kalau tak jadi vaksin yang ada pun tak boleh juga. Ikhtiar, retiar kita kata orang Perak. Dah macam-macam satu dunia. Vaksin China pun dia pun sedang buat, Rusia pun buat research, kemudian US pun masing-masing ni sedang buat usaha nak buat vaksin supaya dapat rawat kalau sekiranya positif COVID. Belum tentu tuan-tuan. Allah punya kuasa jangan main. Tu Allah nak bagi tahu sebelum kiamat. Ni nak kiamat dah ni. Sebelum kiamat ni Allah nak bagi tahu kita lah
Mujur tuan-tuan, Allah bagi sedar ni cepat tahun 2020 ni. Kita umur dah berapa dah tuan-tuan? Saya masuk tahun ni, my age 46 years old, I tell you, I'm still young and I feel young. Lebih kurang gitulah, 46 tahun. Nak kata muda sangat pun tidak, nak kata tua sangat pun tidak. Bolehlah macam ni punya umur. Tuan-tuan yang ada dah 60 malam, 70 lagi, 80 pun ada malam niaga. Kita ni bakal-bakal jenazah dah tuan-tuan. Nak ceritanya, memang pun kuliah-kuliah ni mana-mana tempat yang banyak datang, bakal-bakal jenazah je tuan-tuan. Betul. Anak muda ada tapi kurang sangatlah. Kurang sangat. Kita yang dah kira dah uzur benar dah. Semalam jumpa ustaz saya mengajar di sekolah dulu, Ustaz Ramli, umur 80 tahun. Tu pun uzur sangat dah, dimanja Ipoh. Uzur benar dah. Alhamdulillah lah jumpa balik ustaz sekolah dulu. Masih lagi, dia kenal lagi Ustaz Alim Din. Alhamdulillah tuan-tuan. Umur kita nampak bukan muda sekarang. Masing-masing kita perlu ada persiapan dan persediaan kita sebelum kita dijemput oleh malakul maut. Jangan main tuan-tuan. Malaikat kenal kita. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Surah Qaf ayat 18. Kiri kanan ni kata Allah, malaikat tak biarkan kita qaulin, bercakap apa-apa ataupun bercakap sesuatu, illa ladaihi raqibun atid, melainkan adanya malaikat yang tulis kebaikan di sebelah kanan dan ada malaikat yang mencatat perkara-perkara mungkar, maksiat, jahat yang kita buat. Mana ada kita boleh bebas. Semua kita ada rekod, dokumen yang lengkap daripada awal hidup sampai kita mati. Tu menung balik. Macam mana kita nak bawa di hadapan Allah? Rezeki baru ni seorang hamba Allah di Shah Alam apartment Zora section 27, dia turun awal subuh. Dia bukan Bilal, dia bukan muazzin, dia jawatan kuasa surau, pemeriksa kira-kira, audit lah. Tah macam mana teringin pula dia nak azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai syahadu an la ilaha illallah, berhenti. Penduduk pun pahal dah tak ada azan. Rupa-rupanya rebah dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal hamba Allah ni yang tadi melaungkan azan, sedang dia laungkan azan betul-betul tepat pula kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Dalam hadis Nabi kata, man kana akhir kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala al-jannah, syurga. Nabi sebut ni. Allah pilih dia ni, nampak? Allah pilih dia. Bayangkan meninggal waktu dia sedang melaungkan azan. Hadis riwayat Muslim, Nabi kata pada yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaih, akan bangkit hamba Allah pada hari kebangkitan mahsyar kiamat nanti mengikut keadaan waktu dia mati, kata Nabi. Hadis sahih. Kalau dia mati sedang laungkan azan, dia akan bangkit tuan-tuan waktu dia dibangkitkan nanti dalam keadaan dia melaungkan azan. Dua, satu orang Tok Siak di Surau Mujahidin section 7 Bandar Baru Bangi, bulan Ramadan, selepas fardu zuhur berjamaah, dia pun semayang sunat ba'da zuhur. Tuan, ganjaran orang yang semayang sunat qabliyah ba'da zuhur besar tuan-tuan. Nak buat susah, 2 rakaat kalau benar. Ganjaran seumpama menghidupkan malam Lailatul Qadar. Berapa ramai yang boleh buat, berapa ramai yang tak boleh buat. Maghrib tadi, ba'da maghrib ada solat sunat ba'da maghrib, buat 2 rakaat. Apa ganjaran? Diampunkan Allah dosanya selama 20 tahun. Pun tak ramai yang boleh buat. Habis mayang, habis doa, balik. Tu kita, Allah bagi umur kita pendek-pendek akhir zaman, tapi panjang dia punya pahala yang Allah nak bagi, maknanya banyak. Jadi ertinya balik tadi, seorang Siak, Tok Siak, surau tu surau diri Jumaat, dia solat sunat ba'da zuhur, waktu disujud, tu sujud dia tak bangun-bangun dah, jemaah pun pegang tengok lama sangat, kemudian rebah dia meninggal
waktu dia sujud, tuan-tuan. Tok Siak ni rezeki dia meninggal waktu dia sujud di bulan Ramadan pula lagi. Dibangkitkan kata Nabi besok dalam keadaan dia sujud. Yang ketiga, seorang guru Al-Quran, ibu sekalian, disintuk Kedah. Selesai dia baca Yasin, kemudian dia pun doa, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Tuan-tuan, ibu sekalian, sedang dia berdoa, dia rebah meninggal dunia. Rezeki guru Quran meninggal dunia sedang dia menadah tangan berdoa, akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan dia sedang berdoa. Tanya warisnya, apa amalan dia ni? Kata warisnya, dia ni mengajar Quran tapi dia tak ambil sekupang pun duit. Dia tak ambil duit, tuan-tuan. Allah, ikhlas hati dia mengajar Quran. Dan kalau sekiranya mak bapak bagi juga duit, dia beli barang-barang dapur, beras, gula, ketelur apa semua, dia serah balik pada anak, buat balik. Mak aku tak nak, aku nak ajar free, tapi nak bagi juga, nah aku bagi balik barang-barang macam ni. Satu orang ustaz sedang mengajar kuliah maghrib di surau IPK, Ibu Pejabat Kontijen Polis Selangor di Shah Alam Seksyen 9. Sedang mengajar macam ni, tuan-tuan, kuliah maghrib, rebah ustaz, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal sedang menyampaikan kuliah. Tu 5. Satu orang yang bujang lagi, umur 30 lebih, orang Kuala Kangsar tapi duduk di Banting Selangor, buat umrah beberapa tahun dulu. Dia pada malam itu, malam Jumaat, hadir Masjid Nabawi, semayang berjamaah Isyak, dan lepas Isyak dia nak ziarah makam Nabi. Dia pun berjalan sampai depan makam Nabi, dia rebah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia di depan makam Rasulullah. Viral kan? Kita dah dengar dululah cerita ni, tuan-tuan. Meninggal di depan makam Nabi ni jarang-jarang berlaku. Orang Arab terkejut. Meninggal pula bukan orang Arab, orang Melayu. Bujang tanya kawan-kawan yang rapat dengan dia, dia ni macam mana orang dia, peribadi dia? Oi, dia ni orang yang cukup sayang, cinta dan hormat dengan ulama-ulama. Nampak? Ni yang kata dia ni peribadi dia macam mana. Yang Allah pilih meninggal dia, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Yang kita doa husnul khatimah ni bukan semua boleh dapat. Allah pilih, tuan-tuan, meninggal ni. Macam itulah Nabi kata tadi, dibangkit pada hari mahsyar ikut cara kematian. Kerana itulah yang kita harap-harap. Biarlah, tuan-tuan, memanglah ujian ni macam-macam dalam perkara ibadah. Antara kata Nabi, yang pertama, siapa nafsu yang melemahkan, nak buat ibadat, nafsu datang, nafsu amarah, jahat. Ni kita terpaksa hadapi dengan nafsu amar. Yang kedua, syaitan yang menghasut. Syaitan dia hasut. Jangan. Lama dah Ustaz Alimdin, berhenti tidak kat pukul 10 apa hal? Kan? Tu polis Seri Manjung dah kedua kat luar tu dah. Nampak? Tak apa, saya kena tangkap, semua sekali kena tangkap, tuan. Tu. Nak ceritanya, hasut dia. Lama berbenar ni. Kita perut pernah lapar ni katanya. Nampak? Hasut. Yang ketiga, munafik yang membenci. Tengok. Munafik dia kan boleh. Nah, munafik ni jenis puak yang memang tak serasi dengan Islam, berpura-pura je, lakon je. Talam dua muka. Apa lagi? Talam dua muka ada, dua alam pun dia, talam dua muka pun ada, tepung talam, itu lain. Itu kalau ada, kita syuruh malam ni, tuan-tuan. Gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, musang berbulu ayam. Munafik dua alam. Dia boleh duduk di dalam masjid, dia boleh duduk dengan puak-puak dia. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nampak? Bila dia pergi dengan puak-puak iblis syaitan dia, dia kata, aku qalu innama ma'akum, aku dengan kamu. Tadi kamu pergi ke masjid tak? Aku dua alam, seronok-seronok je dengan Ustaz Alimdin Labun, sembang, tak ada apa pun, ngarut je. Nampak? Saja aku nak tengok berapa orang yang ramai datang malam ni. Ini puak-puak munafik, tuan-tuan. Dua alam. Dia boleh pergi dengan puak, dia kata aku yang sebenar duduk di sini. Tu orang dua alam. Ingat, tuan-tuan, hukum fiqh mazhab Syafi'i,
Telur binatang dua alam kita boleh makan. Telur dia, telur penyu boleh makan, penyu tak boleh makan, dua alam. Tapi telur dia kita boleh makan. Dan sebahagian ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i membahaskan telur ular. Telur ular pun kita boleh makan kalau sekira dapat dia dapat dijauhkan ataupun dapat dibezakan ataupun dapat dinyahkan di antara bisa dengan ular, dipisahkan bisa dengan ular, maka telur ular pun boleh dimakan. Cuma tekak lalu tak lalu je nak makan telur ular. Gila ke apa ke? Bukan soal gila, soal perbahasan hukum fiqh. Boleh makan tu yang kata telur ular. Ini perbahasan ulama fiqh. Baik, itu dua alam binatang, dia punya daging tak boleh makan, telurnya boleh makan. Tapi kalau orang dua alam, dah faham dah tu. Bukan takat daging orang tak boleh makan, dengan telur-telur pun tak boleh makan. Tu nak bagi faham sungguh lah. Ini nak cerita dia tuan-tuan. Ini puak munafik yang membenci. Yang keempat, kata Nabi, orang-orang kafir yang memerangi. Mereka tak akan boleh jadi kita punya sekutu tuan-tuan. Tetap seteru, maknanya musuh bagi orang yang beriman. Takkan boleh jadi. Itu yang kita pelik. Macam mana UAE boleh buat satu perjanjian Abraham dan mengiktiraf sekaligus negara haram Israel baru-baru ni, 2 bulan lepas tuan-tuan, musim Covid. Macam mana yang disebut Israel and UAE to establish fully diplomatic ties? Macam mana UAE, negara Arab, Emiriyah Arab Bersatu, boleh buat hubungan diplomatik dengan negara haram Israel, kerajaan Israel haram? Tahun 1979 Mesir iktiraf Israel. Tahun 1994 Jordan iktiraf Israel. Ni tahun 2020 dikejutkan UAE pula buat perjanjian dan iktiraf. Sekaligus mereka meletakkan hubungan diplomatik dengan negara haram Israel. Mereka sedang pujuk sekarang, antaranya Sudan tolak, Kuwait pun tolak, Qatar lagi awal tolak, tak terima. Tapi katanya Bahrain sudah mula menerima, dan Oman pun juga bakal menerima di antara syarat-syarat persetujuan adakan hubungan dengan Israel. Kita dah tahu dah macam mana zalimnya Yahudi Zionis dengan rakyat umat Islam Palestin. Tuan yang dah pergi Palestin tahulah. Saya boleh katakan tiap-tiap tahun ni sebab Covid dia tak bawa jemaah ke Palestin. Tengok ragam Yahudi ni tuan-tuan. Tuan-tuan, kita kata aku nak jengkel je. Jengkel, tahu jengkel? Orang Yahudi tuan-tuan, geram tuan-tuan, sombong, bongkak, belagak tuan-tuan. Dia tengok kita orang Islam ni sombong, bongkak, belagak. Ingat lagi waktu itu hari 15 Mei tiap-tiap tahun puak-puak Yahudi merayakan kemenangan 15 Mei 1948. Kan Yahudi masuk sebab British punya keizinan. Ada perjanjian dengan Yahudi, menang perang tersebut, maka British mengizinkan Yahudi masuk sekor demi sekor. Daripada tak ada sekor Yahudi di Palestin, tak ada seinci pun tanah puak Yahudi. Tetapi akhirnya dibenarkan oleh Inggeris selepas mana Perang Dunia yang kedua. Inggris benarkan seorang demi seorang. Akhirnya daripada tak ada tanah, daripada seorang, hari ini sudah ada 6 juta Yahudi yang berada di Palestin. Tuan, tengok macam mana mereka punya gaya gelagat mereka puak Yahudi. Cukup samsing tuan-tuan, cukup samsing. Kita nak masuk border ikut darat daripada Jordan nak ke Palestin, naik bas Jordan, tak boleh bas Jordan melepasi border Palestin, kena naik pula bas Palestin. Dia pun tak benar orang Arab masuk ke dalam negara Palestin. Samsing. Kemudian kita berada di checkpoint immigration kurang-kurang 4 jam kita berada untuk lepas dia punya border immigration. Punya payah tuan-tuan. Dia soal macam-macam, itu dan ini, itu dan ini. Dia tengok nama pula kita Halim Din. Din ni macam Osama bin Laden. Kena tuan-tuan, kena. Saya kena di London pun kena juga.
di border puak Israel tu pun kena juga sebab nama Din sinonim dengan Osama bin Laden. La ilaha illallah. Are you sure your father's name is Din? Iyalah, apa pula kepada tengkorak agama? Dah mula dah hati tu. Boleh pertikai pula nama kita Din. Tengoklah pasport. Iyalah Din, takkan pula main Don pula. Kalau Don tu yang start Don. Ni dah nama kita Halim. Dia kata Din, dah mula dah. Tuan-tuan, berapa jam saya di airport Heathrow London nak kena interrogate. Dia persiasat. Oh tuan-tuan, keluar habis ni, barang baju keluar semua kena buka. Ingat masa tu dengan sahabat Ustaz Solihin Mohi. Oh tuan-tuan, dia pun tanya, masak-masak, dia gasak-gasak lagi. Mu kerja apa di Kelumpur? Baik, kalau katakan meniaga apa? Baik, Ustaz Solihin, sahabat saya kata meniaga kilang biskut. Baik, seminggu berapa tan biskut keluar daripada kilang? Tak gila tuan-tuan. Dia tanya tu macam-macam. Oh, saja dia pun nak acah nak bagi kita takut. Balik nanti cerita pada orang, jangan masuk Palestin. Susah. Jangan masuk Palestin. Ini masuk lega tuan-tuan. Masuk tu 15 hari bulan Mei. Waktu itu pok-pok Yahudi dia buat provokasi nak masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Saya hari itu dengan Ustaz Haslin Bollywood bawa 2 bas jemaah. Trip jemaah ke Palestin. Ustaz Haslin Bollywood dengan saya. Bila mana waktu itu tuan-tuan, kita dah masuk, kemudian kita pun round kawasan luar. Masa tu tengok macam mana puak-puak Yahudi ni. Dia pun nak cuba masuk ke dalam Masjid Aqsa. Dia pun nyanyi, dia pun berjoget, nyanyi berjoget. Dia pun punya klip 10 orang, 5 orang, 15 orang. Dia pun nyanyi bahasa Ibrani, bahasa dia pun lah. Tanya pemandu pelancong, tourist guide, dia pun nyanyi tu bahasa dia tahulah orang sana. Dia kata, Ustaz ni, dia pun ni nyanyi ni kutuk Islam ni, macam-macam dia pun hina Islam. Oh, kita tak tahu bahasa Ibrani. Dia pun berjoget, menyanyi, melogit, melompat-lompat, terkinja-kinja. Dia pun cuba nak masuk. Tiba-tiba tuan-tuan, sekumpulan budak-budak Ghulam ni kanak-kanak, bukan besar, Ghulam. Tah macam mana kita tak tahu datang daripada mana. Mereka pun datang serbu ke arah puak-puak Yahudi ni yang cuba nak buat propagasi nak masuk ke dalam Masjid Aqsa. Allah tuan-tuan, yang ibu-ibu mengandung yang dukung anak tak berkasut berkaki ayam. Mereka tak ada senjata apa pun, batu pun mereka tak baling. Tapi itulah di antaranya senjata yang digunakan, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang Nabi suruh, zayyinu a'yadakum bitakbir. Kamu hiasi hari raya kamu dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sahaja senjata yang terbit daripada lidah, daripada mulut Ghulam anak-anak Palestin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan, kami tengok ni. Saya pun tengok, Ustaz Haslin pun tengok. I saw with my own eyes. Boleh tuan-tuan, cakap London sikit ni. Nak ceritanya, depan mata tuan-tuan tengok, tak tahan puak-puak Yahudi ni. Tuan-tuan, keluar dia pun daripada kawasan Masjidil Aqsa, keluar. Habis satu kumpulan, serbu pula lagi satu kumpulan Nun yang cuba nak masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan mak, dengan anak, dengan anak, dengan mak. Tak ada batu dibaling. Tuan-tuan, kuasa Allah nampak bila sebut Allahu Akbar, dia pun tak tahan. Tuan-tuan, kumbah keluar daripada kawasan Masjidil Aqsa. Ni yang kata hebat. Tak perasan dan tak sedar air mata tuan-tuan bercucuran jatuh, mengenangkan macam mana anak-anak Palestin, macam mana mereka berjihad mempertahankan rumah Allah Masjidil Aqsa, yang mana dibina Masjid Aqsa itu yang kedua selepas Masjidil Haram. Tuan-tuan, mempertahankan kesucian Masjidil Aqsa. Anak-anak Palestin hari ini, kes anak luar nikah lahir within 10 years, 10 tahun anak luar nikah yang lahir. Tuan-tuan, JPN Putrajaya, Jabatan Pendaftaran Putrajaya, merekodkan jumlah anak luar nikah lahir 10 tahun. Tuan-tuan, hampir berapa? Hampir setengah juta, 500,000 tuan-tuan. 10 tahun hampir setengah juta. Belum lagi tahun 10 tahun yang kemudian, yang akan datang tuan-tuan tak tahu. Anak luar nikah, anak tak sah taraf lahir, anak luar nikah lahir.
agak-agak tuan-tuan ada kualiti ke tidak? Macam mana pendidikan tarbiyah mereka? Bukan ada mak bapak tak kisah, tak ada mak bapak, apa dia pun peduli. Nak jadi apa pun, muka aku ada mak, muka aku ada bapak, aku pun tak kenal siapa dia pak aku, siapa dia mak aku. Akhirnya anak luar nikah. Tuan-tuan, macam-macam yang kita nampak hari ini. Kita bukan nak tuduh, dan kita bukan nak kata apa-apa pada anak luar nikah, tapi tak ada kesan sosial bila lahir ramai hari ini di dalam negara kita anak luar nikah. Tuan-tuan, hampir 1,5 juta anak luar nikah. Tidak kualiti, tuan-tuan. Tapi bila renung di Palestin, nampak mereka hulak bodoh lagi. Mereka dah tahu erti jihad fi sabilillah, mempertahankan masjid dan negara Islam. Mereka masih lagi menyatakan Palestin negara kami, negara Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah kita berada di akhir zaman. Semakin Islam itu semakin jauh daripada penghayatan iman, dan kita lihat bagaimana rapuhnya. Tu yang Nabi sebut tu akhirnya, tuan-tuan, hadis Nabi saya nak baca, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qal ya Rasulullah wa min qillatin nahnu yawma idzin. Qal bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayli wa la yanzi'anna Allahu min suduri aduikum al mahabbata minkum wa la yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahna. Faqala qail ya Rasulullah wa mal wahnu? Qal wal wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut, atau kama qala rawahu Abu Daud. Nabi kata zaman aku dan zaman nak berlakunya peristiwa yang aku nak story, yang aku nak cerita ni, wahai sahabat, tak jauh lagi, kata Nabi, dekat dah. Apa dia? Seluruh dunia akan kerumun di mana sahaja ada umat Islam dan negara Islam. Seumpama makanan yang tersedia di hadapan, tak sabar lagi dah. Maknanya musuh nak hancurkan negara Islam dan umat Islam. Lalu sahabat bertanya, adakah jumlah kuantiti bilangan umat Islam sikit? Maka Nabi jawab, tak. Nabi kata, bal antum yauma idzin katsir. Bahkan umat Islam waktu itu katsir, ramai, bukan qalil, wahai sahabat. Kemudian Nabi kata, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Akan tetapi kualiti mereka seumpama buih-buih yang timbul pada waktu banjir. Sentuh pecah, sentuh pecah. Tak semayang berapa ramai, yang tak puasa tiap-tiap tahun berapa ramai, yang tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah berapa ramai. Tahun 2000 masa saya kerja di Lembaga Zakat Selangor, di Pejabat Agama Kuala Selangor, interview pasangan nak kahwin, tanya abang ni umur 30 tahun, saya bawah lagi, boleh mengucap? Lama nak dekat 2-3 minit, akhirnya mengaku, ustaz, saya tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Tuan-tuan, tu tahun 2000. Law ni 2020, 20 years ago ada yang dah tak boleh mengucap. Jangan kata tahun 2020 tak ada orang yang tak boleh mengucap. Mesti lagi ramai yang tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Ini Nabi kata kualiti macam buih yang timbul pada waktu banjir. Dan Nabi kata Allah cabut rasa takut musuh terhadap umat Islam. Dihina Rasulullah, dihina Islam, bahkan Allah pun mereka keji. Dan akhirnya Nabi kata, lagi malang dicampak penyakit wahan. Wa mal wahn ya Rasulullah? Apa dia wahan? Nabi jawab, wahan ni cinta dunia, benci kepada kematian. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Inilah penyakit yang hari ni, tuan-tuan. Nak tak nak, inilah yang perlu kita hapuskan. Cinta dunia, tuan-tuan, bukan maksud tinggal dunia, tapi jangan jadi cinta kepada dunia. Habis kerja akhirat kita akan tinggal. Kita rasa kaya, duit kita yang punya, apa yang kita dapat. Mana amalan daripada wakaf, sedekah, infak, zakat, tuan-tuan? Bukan senang. Nak keluar zakat 25% daripada 1 juta, 1 million times 2.5%, tuan-tuan, berapa ribu? 25,000. 25,000, tuan-tuan, nak keluar zakat. Tak ngeletar tangan nak keluar. Tuan-tuan, bukan senang. 100 juta nak keluar berapa pula? Allah, tuan-tuan, 2.5 juta. Ingat senang, tuan-tuan. Ini ujian pada harta, sebab kita dah jadi cinta dunia. Tu yang kita kedekut, bakhil pada diri dan pada harta untuk berjihad. Jadi akhirnya sama-samalah mudah-mudahan kita bangkitkan Rabiul Awal dengan roh Muhammad,
dan sunnah Nabi SAW. Seumpama kata Nabi, addu alaiha bin nawajis, kamu gigit sunnah aku seumpama dengan gigi geraham, jangan bagi lepas. Seumpama lagi Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, as-sabiru fihim ala dinihi kal qabidi ala jamri, kamu genggam sunnah aku Islam di akhir zaman seumpama kamu genggam bara api yang panas. Kalau kamu tak tahan ujian, maka kamu akan lempar bara api tersebut. Itulah yang Nabi buat perumpamaan, tuan-tuan. Mudah-mudahan sekitar yang kita rasai bulan Rabiul Awal bermula malam ini, tuan-tuan, hadirkan roh yang kita katakan tadi, roh Muhammad. Kita nak suatu cahaya nur Muhammad, dan banyakkan selawat ke atas Nabi. Di samping tadi, jangan lupa walaupun sunat daripada sunnah Nabi yang wajib buat, sunat jangan ditinggalkan. InsyaAllah mudah-mudahan hidup kita hidup yang sejahtera dunia dan akhirat. Cukup sekadar itu, tuan-tuan. Tak maaf, tuan-tuan, makan masa dah pukul 9 ni. Jadi mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan untuk kita pada malam ini. Sebelum saya mengakhiri, ini ada sikit promosi, tuan-tuan. Saya baru ataupun dia sedang mengusahakan membina bangunan tahfiz yang saya buka awal tahun ni, tuan-tuan. Ni pun dah ada 40 orang lebih kurang pelajar, dan nak buat bangunan 2 tingkat di Kampung Seri Kinta, Ipoh, Perak. Jadi tahfiz ni di Seri Kinta. Ni dia punya flyers, dia punya perisalah ada di belakang sana. Memerlukan 700,000 kos keseluruhan nak membina tahfiz ni, dan baru dapat lebih kurang 200,000. Baki ada 500,000 lagi. Jadi siapa yang berhajat malam ni nak wakaf, nak infak sedekah, dan juga niat zakat fisabilillah, boleh, tuan-tuan, berbuat. Ada tabung saya sediakan di belakang. Terpulang pada tuan-tuan ikhlas. Nak masuk 100, nak masuk RM10, RM5, RM1, terpulang. Kalau nak masuk lebih daripada itu pun syukur, alhamdulillah. Nak buat transfer online, ada nombor akaun. Kalau kata tak bawa duit malam ni, ada nombor akaun di bawah, tuan-tuan. Satu-satunya amalan yang akan kekal, kita mati pahala tetap berjalan, sedekatun jariyah, kata Nabi. Amalan sedekah ni berjalan, pahalanya tak berhenti. Di mana bila mana banyak lagi kita infak wakaf, maknanya harta tadi. Kita tidak mencintai dunia, tapi kita membina saham akhirat, pahala untuk negeri akhirat. InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan siapa yang menyumbang pada malam ini, ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. 3. Yang pertama, mudah-mudahan Allah beri ganjaran balasan yang lebih baik daripada apa yang tuan-tuan dan puan-puan sumbangkan ke dalam tabung Mahat Tahfiz Al-Khalidah pada malam. Yang kedua, moga-moga Allah memberkati amalan wakaf, infak, zakat, dan juga sumbangan tuan-tuan pada malam. Yang ketiga, mudah-mudahan Allah bersihkan diri dan juga menyucikan jiwa daripada penyakit bakhil, dan juga menghapuskan kekotoran dosa yang dilakukan. 3 doa tu mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Saya doa dulu, tuan-tuan. Jadi siapa yang berhajat nak infak, wakaf, zakat, sila, ada tabung di belakang nanti, boleh boleh dibuat demikian. Dan muslimat mungkin kot, kalau tak ada tabung, sebab tabung satu je, mungkin kot boleh kutip ataupun letak di atas jadah, nanti boleh kumpul-kumpul masuk balik dalam tabung tersebut, ada di belakang. Dan saya doa mudah-mudahan kita dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan, ada saya bawa lagi satu promosi produk. Ni namanya minyak wangi Raihana Syifa. Minyak ni saya import daripada Dubai, dan alhamdulillah minyak ni peninggalan daripada almarhum Ustaz Datuk Ismail Qamus. Saya pengasas berdua dengan Ustaz Datuk Ismail Qamus minyak ni 10 tahun. Datuk meninggal baru ni bulan Ramadan, 15 Ramadan, tapi minyak ni masih lagi ada. Saya buat dengan Datuk Jampi Ruqyah, dengan izin Allah, tuan-tuan, ratus ribu botol dah dengan izin Allah. Seluruh negara Sabah Sarawak sampai Brunei, Singapura, dan sampai dah ke Eropah, ke Belanda pun dah sampai. Untuk apa minyak ni, Ustaz? Minyak ni untuk buat pertamanya pendinding daripada gangguan jin, makhluk halus, sihir, santau, apa lagi, saka, orang Perak kuat saka, ain, histeria, dan macam-macam lagi seumpama dengan. Ada yang baru dengar nama Datuk Ismail Qamus menjerit pengsan di Pulau Pinang, di Pahang. Baru lalu di depan tempat kita jual di belakang, lalu saja udah menjerit, jatuh pengsan, belum pegang lagi, ada yang pegang nak muntah. Itu simptom tanda gangguan yang kuat. Jadi jangan risau. Di Johor dia pakai minyak ni, satu keluarga, rumah gangguan kuat,
bergegar bilik air, sebahagian daripada atap siling meletup. Itu kuat. Di Perak tuan-tuan, ada kedai kek Kampar di Mambang di Awan, kedai kek orang sihir. Setiap kali nak buat kek tepung berulat, ibu sekalian, dengan izin Allah mula dibeli 4 botol. Hubungi saya sebulan selepas dipakai, dengan izin Allah ustaz, tepung dah tak berulat, naik elok gebu macam kulit akak pula. Itu rezeki akak lah. Dengan izin Allah tuan-tuan, dia minta lagi repeat order 50 botol. Dengan izin Allah, alhamdulillah. Sihir di tempat saya di Taman Meru, Meru Raya Ipoh, 8 tahun menanggung sihir, tak jalan berubat. Akhirnya dia beli 4 botol. Dengan izin Allah keluar muntah darah, bahan-bahan sihir dalam badan. Dan esok suami dia nak lagi 50 botol. Dengan izin Allah tuan-tuan. Itu antara banyaklah berkait dengan gangguan sihir santam. Cuba ikhtiar. Busung perut boleh ada apa di testimoni, tak boleh tidur malam. Itu pun di antara testimoni saya banyak. Yang kedua untuk anak-anak, untuk yang degil, yang kerah hati, yang lawan cakap mak bapak, kemudian susah nak bangun semayang, nak baca Quran. Cuba ikhtiar, banyak dah testimoni. Dan begitu juga anak-anak kecil, kalau tak ada anak cucu, siang malam menangis, kerap sangat menangis, sawan tangis. Cuba calik minyak. Di Indonesia 1 jam menangis lebih kurang. Pakai minyak ni, diam, tak menangis dah. Itu antaranya. Dan juga berita baik untuk yang belum jodoh, anak yang belum jodoh ataupun kita ikut belum jodoh, mana tahu malam ni dah ada testimoni Terengganunya di Selangor. Itu tuan-tuan, yang belum jodoh dah jodoh. Jadi malam ni siapa yang dah jodoh nak jodoh sekali lagi. Itu tuan-tuan, kun ada yang nak jodoh sekali lagi, manalah tahu, teringin-teringin, tapi nak buat macam mana, takut bini itu lebih kuat daripada ni. Itu tuan-tuan, simpan je lah hangan-hangan. Tapi tak apa, malam ni ada minyak. Cuba, kalau sebotol tak mau, 10 botol tuan-tuan, mandi insya-Allah mudahan. Kalau tak mau juga, rendam dengan botol-botol sekali senang. Itu kan, mudah-mudahan tuan-tuan. Baik, yang ketiga, ini untuk suami isteri yang nak cerai, tak jadi bercerai. Ada yang isteri dingin, ada yang suami dingin dengan isteri, macam-macam hal. Jenuh ustaz, mengejar pun tak dapat, seminggu nak dapat pun payah. Allah tuan-tuan, pakai minyak ni, dia kata dia pula lari, bini pula mengejar. Jadi siapa nak mengejar dengan laki bini, cuba ikhtiar tuan-tuan. Dah ada dah. Madu dibangi, mak beli 20 botol, calit elok daripada bergaduh madu, udah boleh duduk semeja minum makan. Itu jadi siapa nak bermadu pun dipersilakan, manalah tahu kan, pun elok nanti. Itu. Dan juga yang masalah mati pucuk, cuba tuan-tuan, bukan pucuk ubi, pucuk ubi boleh makan. Ini tuan-tuan, dah ada testimoni orang Singapura 6 tahun mati pucuk, melompat balik orang tua tu. Itu dengan izin Allah. Orang Kedah, Pak Long 3 tahun telefon, ustaz, Pak Long pakai ustaz, 3 tahun mati pucuk, alhamdulillah ustaz, elok lagi senyum. Itu nak cerita dia. Cubalah tuan-tuan ikhtiar. Dan akhir, untuk luar badan disapu gosok di mana-mana tempat yang sakit, pinggang, lutut, cuba ikhtiar. Ikhtiar tuan-tuan. Ada penagih dadah, tak penagih dah, tak tinggal solat, di Perlis, di Kedah. Yang stroke, lumpuh separuh badan di Sungai Siput, dengan izin Allah ni minyak. Banyak sikit lah, 10 botol lebih, dibeli 20 botol. Dia buat surut, campur dengan minyak, alhamdulillah elok, paralyze. Tangan ada, sebelah badan ada. Dan ada di Lumut di Seri Manjung ni, yang ada masalah fibroid 2 tahun. Dia beli dengan saya lebih kurang 20 botol. Dia pakai, sapu dekat fibroid, sapu dekat hari-hari, dengan izin Allah. Doktor mengesahkan normal. Itu pun dia juga. Sis pun macam tu juga. Kemudian dalaman buat minum 2-3 titik. Batu karang ada dah testimoni, bukan seorang, lebih seorang testimoni, pecah batu karang, ya. Dia tunjuk ni batu yang keluar daripada kencing dia, itu batu karang. Yang kanser usus tahap 3 di mana? Nun di Shah Alam, alhamdulillah 20 botol lebih kurang. Tu kena banyak. Dalaman yang kanser dan yang kritikal kronik kena banyak tuan-tuan. Hati, paru-paru rosak, demam terlalu panas, buat minum 2-3 titik, boleh minum insya-Allah. Banyak dah yang bagi tahu alhamdulillah sihat badan. Cuba ikhtiar, dalaman sapu, apa di dalaman minum, yang luaran ni kita buat sapu. Terkini di Negeri Sembilan, anak autisma tak boleh bercakap, dia sapu di bawah dagu dekat leher tuan-tuan, dengan izin Allah. Dihubungi saya ustaz, saya pun terkejut, macam mana anak saya ustaz, saya tak tahulah, saya cuba-cuba sapu ustaz, dah mula boleh bercakap. Allah, saya kata inilah berkat doa tok guru kita almarhum Ustaz Datuk Ismail Qamus. Anak yang tak boleh bercakap dengan izin Allah. Tu yang dia kata minyak ni minyak ajaib. Ramai pula yang kata minyak ajaib, saya tak sebut,
orang yang sebut minyak ajaib. Minyak ni minyak Raihanah Syifa. Datuk Ismail Kamus yang beri nama ni minyak Raihanah Syifa. Jadi tuan-tuan, ada lagi peninggalan Ustaz Datuk Ismail Kamus ni limited edition. Lepas ni tak tahulah, kalau dah habis ni habislah. Tapi ada lagi lah yang saya buat ni sebelum Datuk meninggal. Ruqyah Jampi ada lagi, sebotol harga RM30, beli 2 botol promosi 50, beli 4 botol 100. Tak ada jual di kedai. Saya bawa dalam siri ceramah saya tuan-tuan. Nanti lepas habis ceramah, apa dia lepas habis sembahyang sunat Maghrib Isyak, di belakang boleh dapat dengan saya nanti. Pantang jangan langkah, jangan masukkan botol ni ke dalam tandas. Itu sajalah pantang. Itu sajalah. Yang tak bawa duit jangan bimbang, cari benda hari masjid, jangan sapu di masjid, sudah pandai-pandailah tuan-tuan. Itu wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.